Hai semua, pada hari ini kita akan sambung soalan vektor okey, yang melibatkan vektor yang basically akan masuk paper 2 lah. Okey, dan dalam video ini Miss akan ada 6 soalan daripada yang senang kepada yang susah. Okey. So don't worry, Miss akan try ajak slow-slow, tak laju sangat, tapi kena fokuslah setiap satu soalan itu. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Dalam raja berikut, AB sama dengan 3A. Alright, AB sama dengan 3A. So check kat mana AB? AB 3A. Alright, don't worry, dia bagi. Kemudian dia kata AC sama dengan B. AC, vektor AC ni adalah B. Alright, vektor ni adalah B. Kemudian dia kata AB adalah selari dengan DC. AB dengan DC adalah selari dengan keadaan AB sama dengan 2 DC. Kat sini dia bagikan. So dia kata AB adalah 2 DC, maksudnya 2 kali ganda daripada DC. Okey, maksudnya DC ni setengah daripada panjang dia lah. Okey, ya bang, AB adalah 2 DC, maksudnya secara logiknya kita faham ini adalah setengah lah, DC ni lebih pendek daripada dia lah. Okey, alright, now okey, tak apa, okey. Now perkara pertama, bila awak dapat soalan macam ni, kalau saya, kebiasaan saya akan awak pulang dulu benda apa yang dia bagi dekat sini. Okey, sebab ini akan membantu kita untuk jawab soalan. Alright, kalau saya lah, okey, for me to make sure. Alright, now yang pertama dia bagi AB itu adalah 3A. Kemudian yang kedua dia bagi AC itu adalah B. Tulis saja balik. Yang ketiga dia bagi 3 benda kan, 1, 2, 3 kan. Dia bagi AB sama dengan 2 DC. Ini mesti, yang apa yang dia bagi ni mesti akan digunakan untuk menjawab soalan. So apa yang best tentang soalan vektor ni? Jawapan dia berkaitan. Okey, jawapan dia berkaitan. Alright, so jom kita try jawab satu-satu soalan dulu. Okey. Okey, now soalan yang pertama dia kata apa? Ungkapkan setiap yang vektor berikut dalam sebutan A dan B. Alright, so macam mana nak ungkapkan? Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Okey, now yang pertama dia nak ungkapkan BC. BC dekat mana? BC dekat BC. BC. Alright, so kalau BC, awak tahu kalau nak pergi ke BC, dia boleh, dia kena lalu BA dengan AC, baru dapat BC. Mesti bermula daripada B berakhir dengan C. Mula dengan B berakhir dengan C. Alright, tengah-tengah dia tambah. Okey, so kalau nak mula daripada B nak lalu kat mana? B mesti lalu dekat A kan. So BA. Alright. Kemudian nak sampai ke C, AC. Faham tak? Kalau nak cari BC, mula dengan B, akhir dengan C. Alright, kena ingat yang tu. BA, okey, awak tengok dekat sini, dia kata BA, dia nak BA. Kita ada AB 3A. Tapi kalau ini dia buat terbalik, apa yang kita kena buat? Kita kena letak tanda negatif kat situ. Alright. So, kita letak situ negatif 3A. Sebab apa? Sebab dia lawan arah. Okey. So, tambah dengan AC. AC ni dia dah bagi tahu dah kat sini. Nilai dia adalah B. Kat sini pun ada, kat sini pun adalah. Okey, B. So 3A tambah B. So dapatlah vektor BC. Alright, senang kan? Alright, jom kita tengok yang B pula. Okey, B adalah dia nak cari vektor AD. Dia nak cari vektor AD. Mana AD? AD. Alright, AD. Alright, kalau nak pergi dekat AD, dia boleh macam-macam cara. Dia boleh, awak tahu dia mesti bermula dengan A, berakhir dengan D, betul tak? Okey, mula dengan A, akhir dengan D. Betul? Alright. Kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau awak tengok dekat sini, dia boleh jalan 2 jalan. A, B, B, D pun boleh, ataupun A, C, D, C, D pun boleh. Okey? Alright, dua-dua pun boleh. AD ni awak boleh dapat AB tambah dengan BD pun boleh. Ni pun boleh. Ataupun AD ni awak boleh ambil AC tambah dengan CD pun boleh. Ini pun boleh. Tetapi mana satu yang kita nak pilih? Mana satu antara dua ni yang kita nak pilih? Alright. Mana satu antara dua ni yang kita nak pilih? Alright. So, cuba tengok yang pertama, AD. AD adalah AB campur dengan BD. Alright. AD adalah AB campur BD. AB kita ada nilai. Kita ada nilai. Sekarang BD ada nilai tak? BD kita tak ada nilai. Dan dekat kita punya info ni pun tak ada yang tulis BD. Jadi dia susah. Jadi kita janganlah guna yang ni. Janganlah guna yang ni. Kita guna yang ni. Faham tak? Sebab apa? Yang ini, kalau kita guna yang ni, nak cari AD, kita guna jalan AC dengan CD. Boleh guna yang ni sebab AC kita dah tahu dah B. Okey? AC ni
kita tahu dah nilai dia B. CD memang tak tahu apa, tak ada nilai kan, memang tak ada nilai kat sini kan, tapi CD ni dia ada hint dekat sini. Jadi better guna yang ini. So, apa yang kita kena tulis? Kita tahu bahawa AD adalah AC tambah dengan CD. Okey, kita ambil yang ni. Alright, sebab ada dia punya info. Okey, sekarang AC tu apa? AC kita ada B. Okey, alright. Sekarang tambah dengan CD. Okey, CD dekat sini dia punya hint. Okey, sini DC, sini CD. Alright. So, awak tahu AB sama dengan 2 DC kan? Kalau nak cari CD, apa yang awak buat adalah awak gerakkan 2 ke sini. Okey. Awak akan dapat DC sama dengan 1/2 AB. Okey. 2 ni awak bawa ke sini. Alright. Tapi Miss Lina, ini DC, yang ni CD, boleh gunakan? Boleh. Kalau lain arah, kita buat apa? Kita letak tanda negatif. Okey. So sekarang sini CD. Sini awak ada DC kan? DC adalah dia ni, kan? So ambil dia ni, bubuh kat sini. Tetapi jangan lupa bubuh tanda negatif dulu. Okey. Alright. Negatif 1/2 AB. Nampak? Alright, negatif 1/2 AB. Now, sekarang bila awak dapat kat sini, awak dapatlah B. Okey, tambah positif, negatif akan jadi negatif 1/2. AB tu apa? AB tu apa? AB adalah 3A kan? Tulis sajalah 3A. Okey, faham dah? Alright, jadi awak nampak tak? Ini adalah dia ni. Bila awak tulis 3A, awak gantikan nilai 3A. Jangan lupa mesti wajib bubuh kurungan. Sebab ni AB ni adalah 3A. Okey, jangan main tulis sebelah macam tu saja. Wajib tulis kurungan. Alright. So sekarang apa yang awak kena buat adalah kita selesaikanlah 1/2 darab dengan 3. Negatif 1/2 darab 3 dapat negatif 3/2. 2 apa? A. So awak dapatlah vektor AD adalah negatif 3/2 A. Alright, untuk yang soalan B. Untuk yang soalan C, nak DB. Okey. So sekarang nak DB. Alright. So, mana DB? Mana DB dekat sini? DB dekat sini adalah DB. Okey, kalau nak dapatkan DB mesti ambil DA tambah AB. DA ni berapa? Tak ada tulis pun kat sini. Tadi. Tada ni, AD. Ini AD, ini DA. Apa yang kena buat? Nampak tak? Ini AD, AD adalah dia ni. Kalau DA, maksudnya apa? Maksudnya negatif. Okey. So sekarang, DB awak dapat mesti mula tulis dengan huruf D akhir dengan B. DB DA tambah dengan AB. So sekarang DA tu kita tak tahu, tapi tadi kita dah kira AD. Okey, AD dengan DA. So terbalik. So kena buat apa? Negatif. Okey, negatif apa? Tiru balik dia ni. Negatif B tolak dengan 3/2 A. Okey. Alright. Tambah AB. AB dia dah bagi dah. AB adalah 3A kan? Tambah saja dengan 3A. Alright. So, untuk nak buka kurungan kan? So, nak buka kurungan, ini akan jadi negatif, positif, negatif B. Negatif, positif, 3/2 A tambah dengan 3A. Alright. So, awak akan dapat negatif B tambah 9/2 A. Alright. So, ini adalah jawapan dia untuk ni. Jadi, selesailah A, B dengan C untuk soalan ni. Kita move on kepada soalan yang kedua. So, kita baca soalan dia. Dalam rajah berikut, OS adalah 1/4 OQ. Okey, OS adalah 1/4 OQ. Alright, so lepas tu PQ adalah selari. Mana PQ? PQ adalah selari dengan QR, dengan OR, dan PQ sama dengan 3/4 OR. PQ adalah 3/4. Dia punya vektor dia adalah 3/4 daripada OR ni.
Okey, diberi OP sama dengan 24P. OP dia bagi 24P. OQ sama dengan OQ. Daripada hujung sini ke hujung sini sama dengan 12Q. So, tabiat saya bila dapat soalan any soalan dekat sini, tulis dulu apa yang dia bagi supaya you tak orang kata apa, terlupa. Okey, you tak terlupa. So, kalau saya akan keluarkan dahulu apa yang dia bagi. Alright, dia bagi yang pertama adalah OS adalah sama dengan 1/4 OQ. Benda yang kedua adalah dia bagi PQ adalah 3/4 OR. OP sama dengan 24P. Dengan OQ adalah 12Q. Alright. So, ini adalah info yang dia bagi yang kita confirm akan guna untuk buat benda ni. So, untuk menjawab soalan ini, so tengok soalan yang pertama dia kata apa? Ungkapkan setiap vektor berikut dalam sebutan P dan Q. Alright, dalam sebutan P dan Q. So, kita try jawab satu-satu. Alright, yang pertama adalah, okay, kita nak tahu OR. Apakah vektor OR? Okay, kita tahu nak dapat OR, kita boleh ambil OQ tambah QR, betul? OQ tambah QR. Betul? OQ kita ada dekat sini 12Q. QR masalahnya susah nak cari sebab info tak cukup dekat sini. Jadi kita jangan guna benda ni. Apa yang kita nak guna dekat sini adalah tengok dekat info dia boleh guna apa. Awak nampak dekat sini ada garis OR. Maknanya bolehlah guna. Okey. So daripada info sini awak tahu panjang OR ini, panjang PQ ini adalah 3/4 daripada OR. Okey. Sekarang kalau kita nak cari OR macam mana? So kita ambil daripada info ni. Okey. PQ adalah 3/4 OR. Okey. Right, dia punya ni dia kan. Sekarang kita nak cari OR. OR ni berapa? So kita yang kacau dia adalah 3/4, betul tak? So 3/4 ni kita bawa ke sebelah. Alright. 3/4 ni kita bawa ke sebelah. Alright. So awak akan dapat OR sama dengan 4/3 PQ. Right, OR adalah 4/3 PQ. Macam mana dapat 4/3? Awak ingat tak dulu masa apa nama ni, algebra biasalah. Okey, algebra biasa. Okey, untuk mendapatkan 4/3 ni kan kita gerakkan dulu. Okey, PQ sama dengan 3/4 OR kan. So hak ni bawa ke atas akan jadi 4 PQ sama dengan OR. Okey, 3 OR. So 3 ni bawa ke sini. Jadi awak akan dapat OR sama dengan 4/3 PQ. Okey, cuba ingat balik. Okey, ini adalah ini. So alright lah. Okey, so sekarang bila awak dapat macam ni, apa yang awak boleh buat adalah OR adalah 4/3 PQ. Jadi OR adalah 4/3. Sekarang vektor PQ. Macam mana nak dapat vektor PQ? Macam mana nak dapat vektor PQ? POQ. Okey, PO tambah OQ dapatlah PQ, betul tak? Dan ini dah ada nilai, ni dah ada nilai kan? So awak tuliskan dekat sini. PQ ni adalah awak dapat dia PO tambah dengan OQ, betul tak? Mesti sama dengan 4/3 PO. PO adalah 24. Sini kena tulis negatif. Okey, sebab berlainan arah. Okey, negatif 24P. Alright, tambah OQ dia bagi dah kat sini. Okey, OQ 12Q. 12Q. Alright, jadi apa yang awak buat kat sini adalah awak darab masuk baliklah dalam ni. Okey, macam algebra biasalah. Okey, ambil tekan kalkulator 4/3 dengan hak ni, awak akan dapat negatif 32P. Okey, 4/3 darab dengan 12, awak akan dapat 16Q. Alright, so inilah dia punya vektor OR. Okey. Now, sekarang kita move on kepada PS pula. Okey, macam mana nak cari PS? Okey. Dia nak cari PS. PS ini adalah P. Mana PS? PS kat sini kan. Alright, PS adalah bermula dengan P, berakhir dengan S. Okey, so PS kat sini kan. So P O tambah dengan O S. Okey, P O O S dapatlah PS, betul tak? P O O S dapatlah PS. Okey, bermula dengan P, berakhir dengan S, ingat Alright, so
PO. Sini 24 kan. So kalau dia patah balik waktu, dia akan tulis kat sini adalah negatif 24 apa? 24P. Alright. Tambah OS. Okey. OS ni awak dah dapat mana? Dia hanya bagi OQ. Dia bagi OQ. OS dia tak bagi. So awak tengok dekat sini dia bagi ni. OS ni adalah 1/4 daripada OQ. So awak tulis baliklah dekat sini. OS ni adalah 1/4 daripada OQ. Alright. So negatif 24B tambah dengan 1/4 OQ tu berapa? OQ tu adalah 12. Okey, 12Q. Alright. So awak akan dapat negatif 24B tambah yang ni potong-potong dapat 3Q. Alright. So awak tengok dekat sini kita boleh faktorkan kan? Ataupun kecilkan. Okey, kecilkan. Alright. So kita boleh keluarkan nombor 3 kat luar kan? 3 negatif 8P tambah dengan Q. Alright. So PS ni sebenarnya nilai dia kita boleh kecilkan lah. Kecilkan jadi negatif 8P tambah Q. Yang ketiga, nak cari QR. Okey, untuk cari QR kena ingat mesti bermula Q berakhir dengan R. So QR nampak tak? QR dekat sini. QR dekat sini. So jalan dia mestilah Q kepada O, O kepada R. Okey, Q kepada O tambah O kepada R. So sekarang apakah nilai Q kepada O? Q kepada O kat sini adalah 12 kan? Q 12 kan? Tapi kalau dia dah patah balik kat sini, kena letak negatif 12Q. Okey, tambah dengan OR. OR ni ambil mana? OR ni kalau awak tengok tadi, soalan A ni dah buat dah OR. Dah dapat dah jawapan kat sini. Jadi senang lah. So ambil yang ni, kita bubuh di sini. Okey, so tulis balik OR ni, nilai dia apa? Negatif 32P tambah 16Q. Okey, so akan dapat negatif 12Q tolak 32P tambah 16Q. Awal pula buat ni. Alright, 16Q. So awak kalau awak perasan sini ada Q, sini ada Q. Okey, sini ada Q, sini ada gang dia. So tekan kalkulator negatif 12. Okey. Tambah dengan 16. Alright, negatif 12 tambah dengan 16. Okey, settle. So 32P ni tak ada gang. So tulis saja negatif 32P. Okey. So yang ni tekan kalkulator, awak akan dapat 4Q. Right, 4. So ini adalah vektor QR. So 1, 2, 3 dapat semuanya kalau nampak berkaitan. Okey. Now sekarang kita nak tengok yang soalan B. Kita nak tunjukkan bahawa PS itu adalah selari dengan QR. Okey, ingat tak apa video sebelum ni kalau dia kata selari tu macam mana? Selari segaris tu. Maknanya dia boleh ditulis dalam bentuk lambda kan? Betul tak? Ditulis bentuk lambda kan? Okey, sekarang PS kita dah ada dah ni. Yang ni. Okey. QR kita dah ada yang ni. So kita nak tengok apa perkaitan yang ni dengan yang ni. Okey, boleh tak tulis dalam bentuk lambda? Okey, boleh tak tulis bentuk lambda? So QR ni, okey, QR ni kita bagi adalah negatif 32P tambah 4Q. Alright. So sekarang kita nak tengok adakah ada kena-mengena dengan kawan ni. Okey, saya tulis siap-siap kat sini. PS dia kita tahu hak ni. PS dia, QR ni tadi kita dah tahu dah hak ni. Okey. Alright, dua-dua kita tahu. Dan kita nak tahu kalau dia selari maksudnya apa. Kita boleh bertulis macam PS adalah lambda QR. Ataupun kita boleh dah tulis bentuk QR adalah lambda PS. Anyway will do nah. Okey, so saya nak buat macam ni, tak apa macam ni berada. Asalkan abang kata dia ada lambda. Okey, ada bentuk dekat macam ni. Okey, ada lambda ni. Okey, katalah saya ambil macam ni lah, no? Senang. Okey, so kita nak buktikan PS itu adalah lambda QR. Lupa tulis. Oh my god, sorry. Okey, so nak buktikan bahawa ada lambda QR. PS tu apa? PS tu yang ni kan? So tulislah balik. 3, alright. Negatif 8P tambah Q. Alright.
mesti sama dengan lambda. Ini apa? Yang ni 32P tambah 4Q kan. 32P tambah 4Q ni kita boleh faktorkan dia jadi macam ni. Tada! Saya dah faktorkan dah tadi. Okey, jadi macam ni. Alright. Kalau awak perasan ni, nampak tak? Dia punya hint dah sama dah kat sini. Ini dengan ni dah sama dah kan? Okey. So, QR ni adalah dia ni. Okey, kita faktorkan 4 kali negatif 8 dapat negatif 32, 4 kali 1 dapat 4. Okey, so kita faktorkan. So, di dalam ni adalah nombor 4 negatif 8P tambah dengan Q. Okey, faham dah? Faham dah? Okey. Ini ni sebenarnya adalah QR, ini adalah QR. Ini adalah DS. Alright. So lambda tu terus balik je lah. Okey. So sekarang kita nak tahu nilai lambda ni. Okey, kita boleh tulis 3 negatif 8P tambah dengan Q. Mesti dengan lambda darab 4 dapat apa? 4 lambda. Okey, negatif 8P tambah dengan Q. Alright. So kalau kita nak tahu nilai lambda saja kan. Okey, kita nak tulis dalam bentuk lambda, kita nak tahu nilai lambda je lah kan. So yang ni dua yang sama ni kita boleh potong. Sebab kalau hak ni bawa kat sini pun boleh potong habis, kalau hak ni bawa sini pun boleh potong habis. Sebab tu kita boleh potong. Alright. So tinggallah 3 sama dengan 4 lambda. Alright, sekarang kita nak tahu nilai lambda kan. So bawa lah 4 kat sini. So kita akan dapat lambda sama dengan 3/4. Okey, 3/4. Jadi kalau kita nak kata benda itu adalah selari, boleh tulis bentuk macam ni kan. So tulislah balik. PS sama dengan lambda QR kan. Lambda QR kan. So lambda ni berapa? Lambda ni 3/4. Tulislah 3/4 QR. Okey, apabila yang ni boleh ditulis dalam bentuk ni, dalam bentuk selari, dalam bentuk gandaan skala macam ni, maknanya kedua garis ini adalah selari. So PS dapat ungkapkan sebagai, lupa, QR, dan PS dapat diungkapkan sebagai gandaan skala, maka PS adalah selari dengan QR. Okey, PS adalah selari dengan QR. Ting, senang kan? Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, so dalam rajah OPQR adalah sebuah segi empat selari. Okey, dan dia kata M adalah titik tengah OP. Ini OP. Kalau M ini titik tengah, yang bestnya dia dah bagi dah siap-siap. OP ni adalah 4P, betul? Kalau M ini titik tengah, maknanya ni setengah, ni half, yang sini half kan. So kalau kat situ 4P, kat sini mestilah 2P. Sini mestilah 2P, betul tak? Baru dapat 4 kan? Okey, so kita tulis sahaja apa yang dia bagi, apa info yang dia bagi. 3 OR sama dengan 2 OK. Okey, ingat tak? Video sebelum ni misalnya tunjuk bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni. 3 OR sama dengan 2 OK. Okey. Dan 4PL adalah sama dengan 3PR. Okey, diberi OP sama dengan 4P dan OR sama dengan 2R. Yang pertama Miss kata apa bila dapat soalan, salin dahulu apa yang dia bagi. So info yang pertama dia bagi 3 OR akan sama dengan 2 OK. Alright, ini benda yang pertama dia bagi. Benda yang kedua, 4PL adalah sama dengan 3PR. Benda yang ketiga dia bagi vektor OP adalah 4P. Vektor OR adalah 2R. Ini adalah benda yang dia bagi. So untuk jawab soalan ni nanti dia akan ada kena-mengena dengan benda ni. Alright, so kita tulis siap-siap dekat dia. Okay, soalan yang pertama adalah ungkapkan setiap vektor yang berikut dalam sebutan P dan R. Okey, dalam sebutan P dengan R. So kita tengok PL. Pertama dia nak PL. Alright, untuk awak mencari PL senang sahaja sebab di sini awak dah tulis dah. Awak nampak tak? PL. Untuk mencari PL, okey, untuk mencari PL awak kalau awak nak sampai dekat dia jalan susah kan? Nak kena lalu sini, nak kena lalu sini, nak kena lalu sini kan? Which is yang ni pun kita tak tahu berapa, betul tak? Susah kan? Ataupun kita boleh lalu sini atau ke OL. Sini pun boleh juga. Tapi hak ni tak tahu apa. Jadi susah kan? Jadi don't worry, kalau nak cari daripada sini tak ada, dia bagi dah info dekat sini. Awak nampak sini PL, sini ada PL. Nampak? Okey, info daripada sini 4PL sama dengan 3PR. Okey, so 4PL adalah sama dengan 3PR. Okey, ini dia bagi kat sini. Alright, jadi kalau awak nak cari PL, bawa lah 4 ke sebelah sini. So PL sama dengan 3/4 PR. Okey, so sekarang 3/4 ni tulis balik. Sekarang PR turut mana? PR.
PR. Macam mana awak nak dapatkan PR? Awak nampak tak bentuk segitiga ni? PR kita boleh dapat, ingat mula dengan P habis dengan R, kita boleh dapat daripada PO tambah OR. Yang ini PO tambah dengan OR. Okey, alright. So awak akan dapat 3/4. PO tu berapa? OP 4. Okey, OP 4. Kalau PO dapatlah negatif. Okey, negatif 4P. Alright, tambah dengan OR 2R. Okey, so apa yang kena buat macam biasalah. Alright, so darab masuk dalam 3/4 darab dengan negatif 4, awak akan dapat negatif 3P. Alright, 3/4 awak darab dengan 2R, awak akan dapat 3/2R. So dapatlah jawapan yang pertama, PL itu apa? Alright, yang kedua dia nak cari OL. Okey, mana OL? OL duduk kat sini kan, tak ada garisan kan? So tak ada garisan, kita buatlah garisan kat dia. Ni kita nak cari OL ni. Okey, OL ni kita. Okey, OL awak boleh ambil OP tambah dengan PL. Okey, dapatlah OL kan. Tapi PL ni berapa? Berita balik. Tadi kita sudah cari PL. Kita sudah dapat nilai PL kan. So, kita ambil buku dalam sini sajalah. Okey. So, OL adalah OP tambah dengan PL. OP ni adalah 4P. Betul? Tambah dengan PL. Tadi dah dapat dah. Sini. PL tadi dan soalan A dah dapat dah kan. So ambil yang ni, ganti saja negatif 3P tambah 3/2R. Oops. Alright, awak akan dapat 4P positif negatif akan jadi tolak tolak 3P, positif akan jadi tambah 3/2R. 4P tolak 3P dah tinggal P saja, tambah dengan 3/2R. So inilah kita dapat vektor yang kedua, iaitu vektor OL. Vektor LM. Macam mana nak dapat vektor LM? Ini adalah LM. Nampak tak? LM. Ini. So LM adalah yang ni tambah dengan yang ni. So yang ni kita tak ada 2P. Sebab apa? Sebab dia kata titik tengah. So sebab tu ini dah 2 kan. So LM awak boleh dapat dengan senangnya LO tambah OM. So LO adalah berapa tadi? Tada! Sini OL, sini LO. So apa? Terbalikkan saja. Okey, kalau sini positif, sini akan jadi negatif lah kan. So letakkan negatif P tambah 3/2R. Faham tak? Sini LO, sini OL. Benda yang sama tapi letak negatif je sebab lain arah. Okey. Tambah dengan OM. OM apa? OM adalah 2P. Kalau kita nak buka, negatif P tolak dengan 3/2R tambah dengan 2P. Alright, sebab apa ini negatif-negatif? Sebab negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. So nampak P dengan P ni boleh settle, betul tak? P dengan P boleh settle. P ni sebenarnya adalah negatif 1. Negatif 1 tambah 2 akan dapat 1 sahaja P tolak dengan 3/2R. Faham tak? Alright. Alright. KM. Alright. So nak cari KM adalah, mana dia punya KM tu? KM. Yang kita nak adalah di sini. 3M. Alright. So KM awak boleh dapat daripada KO tambah OM. Senang saja. Alright. K bermula dengan K, berakhir dengan M. Okay. So apa yang kena buat? Isi sajalah. KO tu apa? KO tak ada kan? Tapi dekat mana yang awak dia bagi? Dia bagi dekat sini. Nampak tak? Ni. 3 OR sama dengan 2 OK. Okey, ni OK dengan KO. OK dengan KO maknanya dia terbalik sahaja. Macam mana nak dapat? Awak ambil daripada sini. Okey, ambil daripada sini. 3 OR adalah sama dengan 2 OK, betul? So sekarang nak cari OK kan? Alright, so bawa 2 kat sini. So awak akan dapat 3/2 OR adalah sama dengan OK. Faham tak? Alright. So kalau ini OK, yang OK adalah ni, okey, ataupun kita boleh tulis macam ni lah. OK sama dengan 3/2 OR. Alright. Okay. Kalau OK adalah dia ni, KO adalah terbalik dengan OK. Alright. OK, KO. Kalau terbalik macam mana? Saya kata terbalik mesti bubuh negatif.
3/2 OR. Okey, 3/2 OR tambah dengan OM. OM dah memang sedia ada dah kat sini. Alright, OM adalah 2P. Alright, so sekarang awak akan dapat negatif 3/2 OR. OR dapat mana? Nampak tak sini? OR. OR adalah 2R. Masukkan je lah sini. 2R tambah dengan 2P. So awak akan dapat kat sini adalah negatif 3R tambah dengan 2P. Dapat dah jawapan lah. Alright. Now sekarang yang ni. Yang ini kalau awak lupa, tengok balik video saya yang saya tunjuk, yang saya buat sebelum ni. Vektor segaris, vektor dengan vektor selari. Okey. Now sekarang dia kata apa? Okey, dia kata nak suruh tunjukkan bahawa ini semua adalah segaris. Kalau segaris mesti nak tunjuk kata dua-dua mesti ada bentuk lambda kan? Betul tak? Bentuk lambda ni yang ni. Okey, segaris tu. Alright. Now, dalam saya kata yang saya video saya, okey. Video sebelum ni. Okey, sebelum ni. Alright. Kalau nak tulis segaris, dia ada 3 cara. Betul tak? Okay. Untuk soalan yang B ni, awak ada titik K, ada titik L, ada titik M. K, L, M. Okey, K, L, M. Kalau nak tunjukkan titik itu segaris, dia ada 3 cara. Cara dia macam mana? 3 cara. Cara dia macam mana? Sama ada awak tulis satu-satu. Maksudnya, KL ni adalah lambda LM. Ataupun awak tulis LM adalah lambda KL. Boleh juga. Okey. Ataupun awak nak tulis semua kepada KL. Semua tu adalah KM adalah sama dengan lambda KL. Ataupun awak boleh juga tulis dengan cara semua KM sama dengan lambda LM pula. Okey. Kalau tak mau tulis macam ni, tulis terbalik. Apa maksud terbalik? LM ni pula adalah lambda KL. Ni pun sama, ni pun sama. So awak apa yang awak buat kat sini, awak pilih mana satu. Nak pilih macam ni pun boleh, tulis macam ni pun boleh, tulis macam ni pun boleh. Tapi kalau saya ni malas. Saya malas nak cari ni satu. Apa yang saya buat? Saya tengok balik yang ni. Yang soalan yang sebelum ni yang kita buat. Okey. Tadi kita dah cari nilai PL, LM, OL, KM. Nampak PL ada tak kena-mengena dengan PL? Tak ada. OL ada tak OL kat sini? Tak ada. LM. Yang ni ada LM, hak ni pun ada LM. Okey, lagi tengok kat sini ada apa ni? Ada KM. Hak ni ada KM, hak ni ada KM. Kalau awak jadi saya, okey. Ini cara yang pertama, ini cara penulisan kedua, ini cara penulisan ketiga. Awak nak pilih yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga? Mestilah pilih yang ketiga sebab yang ketiga ni dua-dua nilai ni dah ada dah, kita dah cari dah tadi. So tugas kita isi dalam ni balik saja. Okey, kalau hak ni, yang ni nak kena cari KL ni buat apa pula, buang masa. Hak ni pun nak kena cari KL ni buang masa. Yang ni lah senang sebab KM kita dah ada cari tadi, LM pun kita dah ada cari tadi. KM pun kita dah ada nilai, ni. LM pun kita dah ada nilai. Dua-dua nilai dah ada. Cuma kita nak tuliskan dalam bentuk macam ni saja. Kalau saya akan pilih cara ni lah. Okey? Faham tak? Okey? So, sekarang kita nak tulis dalam bentuk KM adalah, kita nak buktikan KM itu adalah lambda LM. Okey? KM adalah lambda LM. Sekarang KM tu apa? KM tu ni. Ni. KM. So, salin balik dalam ni. Okey, kita tulis KM sama dengan negatif 3R tambah 2P. Alright. Lepas tu LM adalah P tolak 3/2 R. Betul tak? Okey. So ini KM, ini LM. Salin balik. So kita punya misi nak tulis macam ni kan. KM sama dengan lambda LM. Okey. So kita tahu KM adalah benda ni kan. Okey. KM adalah negatif 3R tambah dengan 2P. 3R tambah dengan 2P kan. So awak cuba awak faktorkan. Okey, faktorkan 3 dengan 2P ni untuk dapatkan ni LM di sebelah dia. Macam tu ni, lambda LM. Okey, LM ni dia ni. Macam mana R ni nak jadi 3/2, macam mana 2 ni nak jadi P. Okey. So kalau awak faktorkan di sini, okey. Awak keluarkan 2 kat luar, okey. Yang tinggal dekat dalam dia adalah 2 darab berapa dapat 3? 2 darab negatif 3/2, betul tak? Baru dapat negatif 3 kan? So R tambah 2 darab 1 dapat 2 kan? P. Okey, kalau awak perasan ini ni adalah
negatif 3R tambah P adalah sama dengan LM, betul tak? Sama dengan LM. So, okay, alright. So, kita boleh tulis dekat sini KM adalah 2, yang ni apa dah? Ni LM kan? So, 2 LM. Dan apabila kita boleh tulis di dalam bentuk ini, maksudnya apa? Maksudnya dia adalah segaris. Okey, ingat